Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahbi sadri wa yarsil amri walul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan timbalan pengerusi surah Ubudiyah. Seterusnya barisan saf kepimpinan surau Al-Budiyah. Kita ada al kan Ubudiyah saja. Seterusnya muslimin muslimat yang Allah muliakan dengan Islam. Baik. Mana saya ni tempat yang ke-8 saya kuliah semenjak PKP lah. Setiap kali kuliah semua nak tahu cerita saya bagaimana berlaku. Even Datuk pun ada mesej saya, dia kata Ustaz nanti Ustaz kuliah cerita tentang bagaimana kena tu. Kena kat mana? Ya? Macam mana saya boleh dijangkiti virus COVID-19? Kalau ikut daripada kaji selidik yang dibuat oleh pihak hospital, saya tidak mendapat virus ini daripada orang-orang masjid atau surau. Tidak. Saya dapat mungkin daripada sos lain, mungkin naik kenderaan awam ataupun bertembung dengan orang yang ada simptom di dalam pasaraya. Dua tu je yang disenarai pendekkan oleh Kementerian Kesihatan. Antara tempat yang saya pergilah untuk berbelanja sebelum saya kena COVID tu, Giant dan apa tu, Taman Dagang tu? Hero. Dua tempat tu je saya pergi. Saya tak pergi tempat lain. Jadi apa yang kita rasa bila kena COVID? Pertama, kita rasa badan kita ni panas. Belakang badan ni. Biasa tau, orang kena kayap, lepas tu dia buh ubat kayap. Apa rasa? Macam tu lah rasa dia dekat belakang badan, dekat paru-paru tu. Kita duduk baring macam tu dah. Ya? Saya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih okey. Masuk hari kelima, dia dah start tak boleh bernafas dah. Ya. Paru-paru rasa ketat sangat. Macam bila kita bernafas, ada aliran air yang mengikut kita menarik dan menghembus. Ada ibarat air yang berjalan, macam ada aliran air. Jadi doktor terpaksa letakkan saya dalam koma kot. Ataupun saya jatuh koma, saya tak tahulah. Saya tak tanya pun. Sebab bila bercakap dengan doktor ni, dia pakai face mask dengan face shield tu lagi. Dia cakap, saya pun tak dengar. Saya je lah. Kita pun nak suruh dia ulang pun tak larat lah. Saya angguk-angguk je lah. Sebab tak boleh nak komunikasi. Bayangkan Allah ni jadikan saya di waktu itu ibarat jijik manusia nak memegang. Cuba kalau saya kata saya ada COVID ni, semua lari nanti. Dia nak kata di sini, Allah nak bagi kita rasa bagaimana menjadi orang yang hina. Ya? Kalau saya kuliah biasa, saya akan menangis bila sebut. Tapi dah banyak kali kuliah ni, dia tabah sikit lah hati nak sebut. Ya? Saya dah rasa dah boleh tahulah kata orang, kita ni nak melangkah ke alam barzah tu. Saya mengajak kat Masjid Sungai Sekamat kitab Perjalanan Alam Barzah. Cerita kat orang ni, saat kita mati akan hadir para syaitan ini nanti berbisik di telinga kita, akan bermain-main di depan mata kita. Sebab tu bila orang nak koma ni, biasanya dia akan, satu, dia merepek. Dia akan cakap benda-benda merepek. Dua, dia akan pandang ke atas. Kalau pandang atas tu bererti tak lama lah tu.
Saya pandang ke arah jam. Saya nak tengok pukul berapa. Tapi apa saya nampak? Burung. Burung warna putih terbang kat situ. Jadi hati saya ni terdetik. Inilah masa dia kot. Telinga saya tak dengar dah. Ayat Al-Quran memang dipasang. Satu, saya puji Sungai Buloh. Dipasang ayat Al-Quran pada pesakit-pesakit yang kritikal. Sama juga dengan hospital Serdang. HKL saya pernah pergi tak macam tu. Sebab tak masuk ICU kot. Sebab saya ni dekat, dia panggil HDW. HDW ni untuk paru-paru. Ya, paru-paru dan jantung. Dia bilik dia macam bilik yang besar. Katil pengadang dia adalah plastik-plastik macam incubator. Duduk sorang-sorang dalam tu. Jadi tak tahu siang, tak tahu hari apa, ya, tak tahu pukul berapa. Makan kan biasa orang letak makan. Kami memang tak makan lah. Ya, dalam 3 minggu tu tak ada makanan kata mi ke nasi, tak ada. Memang susu semata-mata. Bab pula saya dah pakai ventilator tu. Memang tak boleh apa-apalah. Masukkan air je. Dari situlah penyakit kedua saya makin teruk. Gastrik saya makin teruk. Sebab duduk dalam hospital tak makan. Pada hari sebelum saya koma tu, saya terdengar terbisik-bisik kat telinga saya ni. Orang bercakap tapi saya tak tahu apa dia cakap. Dekat telinga. Maka betul lah apa yang ditulis di dalam kitab. Ya, kitab Alam Barzah tu. Sewaktu kita menghampiri sakratul maut, akan hadir iblis dan syaitan tadi berbisik-bisik di telinga kita dan bermain-main di depan mata kita. Jadi betul lah, saya dah rasa dah. Dan saya reda. Sebab apa saya reda? Saya rasa cukup lah. Saya rasa kalau dunia ini setakat ini untuk saya reda. Ya? Sebab doktor pun dah video call keluarga. Ya? Orang yang video call keluarga ni jenis yang tak ada harapan dah. Video call masa itulah kakak saya menangis. Mak bapak tidak tahu sebab tak nak susah, tak nak risaukan mak bapak saya. Nak dijadikan cerita, mak saya masuk hospital HKL lah. Pasal paru-paru jugalah tapi bukan COVID. 6 hari. Sewaktu saya tengah bertarung nyawa tu, mak saya juga masuk hospital. Jadi kakak tak bagi tahulah bila saya tanya mak sihat ke. Dia kata ya mak sihat, mak okey. Sebab tak nak bagi saya pula risau. Ya? Tapi memang sakitnya COVID ni, dia susah nak cakap. Ibarat saya pernah kena kecing tikus, sebulan setengah duduk hospital pun sama juga. Doktor kata tak ada harapan. Tapi hidup juga sampai hari ni. Ni kali kedua, kali ketiga habis kot. Dia biasa dia 3 kali kan. Kali ketiga memang innalillah lah. Ya. Kita nak bercakap ibarat ada satu gumpalan dekat tekak. Kita tak bernafas pun ada gumpalan dekat tekak. Bila kita baring, doktor masukkan ubat, kita rasa ubat tu berjalan. Rasa. Dia punya rasa tu, ya Allah, nak cakap macam mana ya? Tak ada ayat boleh gambarkan. Nak kata dia berjalan sampai ke paru, bila sampai ke paru-paru tu, dia jadi pedih yang amat sangat. Pedihnya. Saya pula ada anxiety disorder. Ya, bila ada kesakitan pada tubuh, anxiety akan trigger. Bila anxiety trigger, saya punya bacaan jantung saya jadi kucak-kacir. Bunyilah siren nanti. Ping. Doktor larilah masuk gudung-gudung. Pakai semua balik. Saya duduk tengok je dia orang. Tapi doktor tu dia tak buka kot saya punya medical report. Memang saya ada anxiety. So bila ada anxiety, dia menyulitkan keadaan lagi. Ya, simptom anxiety ni kita sesak nafas. Tangan kebas kaku. Lepas pada saya tak sedar diri tu, saya mimpilah. Ya, ada mimpi sesuatu. Alhamdulillah. Kurniaan Allah kot. Saya terjaga dari koma ni
Benda pertama saya dengar ayat Al-Quran. Saya ingatkan mungkin orang baca talqin ke aku kot. Ya. Tapi saya tak buka mata lagi. Saya dah sedar tapi tak buka mata. Saya dengar alunan ayat Al-Quran. Saya kata ni gelap ni, kata mati dah kot. Dalam sejam dua tu saya try buka mata. Hidup lagi. Tapi dalam wad yang lain pula. Wad ada 2 orang je. 2 orang wad ada macam pintu slide kaca tu. Kat situ pula. Maksudnya dah bergerak keluar daripada HDW pergi ke CCU. Ya. Jadi saya pun cari handphone, WhatsApp lah siapa-siapa yang patut bagi tahu, minta doakan, ya. Minta, sebab kita tak tahu siapa di antara kita ni yang Allah terima doa dia. Kita tak tahu. Tak semestinya kita ni hari-hari berdoa, kita alim ulama, Allah terima doa. Tidak ada sesuatu yang confirm. Jadi sebab itulah, kalau kita dalam kesusahan, benda pertama yang kita kena buat adalah minta orang-orang mendoakan kita. Jadi itulah yang saya buat. Ubat apa yang dirawat saya sewaktu itu. Baik. Doktor ada sebut dia tak ada ubat yang spesifik. Jadi dia menggunakan ubat apa nama ubat tu ya? Di ubat, saya tak tahu dia punya komponen ubat, tak tahu, tapi nama penyakit yang menggunakan ubat tu. Ebola ni. Malaysia tak ada vaksin tu. Bukan HIV ni. Ubat HIV. Bukan, dia ada satu lagi. Hydroxychloroquine dengan lagi satu, ada nama lagi satu bukan ada. Untuk penyakit itulah, penyakit bawaan virus tu diguna pakai untuk saya. Dalam masa yang sama dia bagi juga antibiotik. Kita ni sampai dah tak boleh rasa tangan dah. Dengan sejuknya ya, dalam wad. Remdesivir. Wallahualam. Dia dua tu ubat. Lepas tu apa lagi yang berlaku? Masa ditarik keluar tiub tu, dia punya sakit, walaupun saya dah ditidurkan, saya bangun je dari tidur, sakit dia tu, ya Allah. Rasa sesuatu yang kita rasa macam dada kita ni orang buka. Macam itulah rasa dia. Ya, bila kita nak minum je, sebab memang dia bagi susu formula tu Lalu air pertama yang mula-mula tu memang rasa macam ada duri masuk dalam kita punya tekak ni. Dah lepas 3, 4, 5 kali tu okey lah, alhamdulillah. Lepas tu saya dalam keadaan kritikal balik. Sebab ada macam satu gelompalan lah. Kahak yang keras yang tidak boleh disedut menggunakan ventilation tadi. Maka ditebuklah belakang saya, kiri dan kanan, buang benda tu. Ya. Dan sehingga hari inilah saya masih ke hospital untuk buat fisioterapi. Berenang dalam kolam tu. Tahulah nurse, dia orang ni macam tak ada hati perut agaknya. Dipaksa kita buat tau. Buat. Kita tak harap dia gerakkan tangan kita balik. Sebab kita statik je kan kat situ, dia bergerak kan. Dia kata kayu. Kalau kata nak lenturkan badan tu, dia akan lentur betul-betul. Kita memang sakit cik, dia kata. Memang sakit. Nak baik kena sakit. Saya rasa memang macam nak bunuh je nurse tu. Saya pandang kecil besar je dia. Sebab dia tak rasa apa yang saya rasa. Dia cakap apa tu? Saya faham cik. Saya tahu, saya faham. Saya nak je jerit. Kalau kau faham, kau pergi duduk depan luar. Ambil penyakit ni. Salah satu antara sebab kenapa saya boleh survive sedangkan doktor kata tak ada harapan. Sebab saya ambil kemoterapi masa bulan 2. Ya? Sebab kemoterapi ni, dia juga membunuh
kuman-kuman yang dalam badan ni, dan dia bina satu antibody dalam badan. Kalau tak, dengan kanser hatinya, dengan lung collapse-nya, memang tak boleh survive. Tapi sebabkan adanya saki-baki ubat kanser tu, ubat kemo dalam badan tu, mungkin sebab itu saya boleh survive. Dalam masa yang lain juga, doa-doa, ya, amalan-amalan. Biasa dengar perkataan tawasul. Tawasul ni adalah satu keadaan di mana kita mendekatkan diri kita dengan Allah dengan 3 cara yang dibenarkan oleh syar'i. Yang pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah ataupun zat Allah. Ya? Contoh, Ya Mujib. Kalau nak kaya, Ya Razak. Sebut. Kalau nakkan kasih sayang, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, doa orang-orang yang soleh. Kita tawasul dengan doa orang-orang yang soleh. Itu saya buat. Saya minta semua orang doakan saya. Ya? Tapi pada zaman Nabi, para sahabat kalau ada masalah akan minta Nabi doakan untuk memberi kesihatan. Kalau tidak ada Nabi, Nabi pernah berpesan, pergilah berjumpa dengan Ibnu Abbas. Maka berlakulah Madinah ni satu keadaan di mana kemarau. Sayyidina Umar datang berjumpa Ibnu Abbas, minta Ibnu Abbas mendoakan. Ya? Dalam cerita lain juga, Uwais Al-Qarni, ya, yang mana baginda Nabi menyebut, anda tidak ada Ibnu Abbas, maka carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni ini. Yang mana orang ni daripada Yaman. Ya? Mintalah dia mendoakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawasul yang dibenarkan dalam Islam, tawasul dengan amal ibadat sendiri. Ya? Maksudnya, kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyebut ada 3 pemuda yang mendaki sebuah gunung, ya? Gunung atau bukit, kemudian terperangkap di dalam sebuah gua. Ada batu besar menutupi gua tersebut. Pemuda pertama bertawasul dengan amalannya, iaitu beliau mengumpulkan duit untuk berzina dengan seorang pelacur. Tetapi apabila wang dah cukup, dah jumpa dengan wanita tersebut, diberikan wang, tetapi kerana takutkan Allah, dia tidak jadi melakukan maksiat ataupun zina. Yang kedua, laki-laki yang kedua berdoa kerana dia menjaga kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, laki-laki ini berdoa atas sifat amanah yang ada pada diri dia. Ya? Mengikut hadis ini, pintu gua tu daripada orang pertama berdoa, dia buka sikit. Orang kedua berdoa, dia buka separuh. Orang ketiga berdoa, dia buka habis. Itulah nak dikatakan, saya gunalah konsep itu sewaktu sakit, sewaktu meminta pada Allah. Ya? Minta pada keadaan-keadaan terdesak. Bukannya hari-hari kita nak tawasul, tak. Ya? Contoh, nak kahwin 3, nak kahwin 2, balik takut kena balun dengan bini, tawasul. Macam tak logik pula tak? Jadi saya pun tawasul lah dengan apa amalan yang saya ada. Ya? Buka dengan kalimah Allah. Kemudian selawat atas nama baginda. Kemudian masukkanlah isi tawasul kita tadi. Kemudian selawat semula dan tutup pula dengan mengagungkan Allah. Itu struktur doa bertawasul ataupun standard doa yang biasa kita gunakan. Ya. Dan satu lagi, amalan saya memang nyatalah, ya, sebab saya yakin setiap kali saya sedekah ni, Allah akan berbagi ganjaran. Itu sesuatu yang memang saya yakin. Ya. Jadi yang mana satu yang menyelamatkan kita? Kesemuanya dari tadi yang saya sebut, berkemungkinan memberi kita, menyelamatkan kita lah dalam keadaan-keadaan terdesak. Ya? Kita tak boleh tentukan yang mana, hanya Allah yang menentukan. Ya? Baik, cukup sekadar itu. Kita kembali kepada, lepas tu keluar daripada wad. Orang, saya ni daripada Hospital Ampang pergi ke Sungai Buloh. Keluar daripada Sungai Buloh ni,
Tak ada orang nak berani nak main ambil saya. Hatta adik-beradik pun. Sedih tak? Sedih tak? Lepas tu hospital minta akaun bank, dia nak masukkan 1,000. Sekali rupanya hanya warga Selangor sahaja dapat 1,000. Yang IC KL tak dapat duit apa-apa. Tapi duit ada dalam tangan. Saya cocok pi. Sepatutnya saya tak boleh naik Grab. Tapi nak buat macam mana? Saya naik je lah Grab. Kita jagalah kita punya SOP. Tapi doktor ada beritahu sekali kita dijangkiti, kita tidak akan boleh dijangkiti untuk kali kedua. Sebab kita ada vaksin, ada antibody dalam badan yang telah ada pengalaman nak lawan dengan COVID itu. Baik, kita sambung pengajian kitab kita, ya, kitab Tanbihul Ghafilin. Kita buat uji kaji kaji selemak, ulang kaji sedikit. Allah sebut di dalam Al-Quran beberapa kali tentang arahan untuk mendirikan solat. Ya, antaranya di dalam surah Al-Baqarah, kalau nak menjadi golongan orang bertakwa, maka dirikanlah solat. Ya, daripada ayat yang kedua. Zalikal kitabul la ghaiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, dekat sini dalil menyebut tentang nak menjadi seorang Islam itu perlulah mendirikan solat. Salah satunya lah mendirikan solat. Yang kedua, dalam surah Al-Kautsar, ya, kita nak menghampiri Zulhijjah ini, ya. Fasolli li rabbika wanhar. Maksudnya, dirikanlah solat dan sembelihlah haiwan kurban. Dan yang ketiga surah Al-Baqarah, wa aqimus solata wa atuz zakah. Maksudnya, dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Mengikut daripada hadis baginda Nabi, ya, solat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia mendirikan agama untuknya. Dan barang siapa yang meninggalkan, maka seolah-olah dia meruntuhkan agama. Diambil daripada Tabyanul Maharim, ya. Hari tu saya berhenti takat mana, saya lupa dah. Baik, satu riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada dada baginda berpesan, pesankan kepada kamu yang mana janganlah kamu meninggalkan solat. Baginda terus berpesan sedemikian, iaitu menyuruh agar menjaga solat sehingga ke akhir hayat baginda. Ya. Ni baginda ni tengah nazak ni. Kita kalau nazak nak buat apa? Ambilkan air, nak makan, nak itu, ini. Tapi baginda Nabi, sewaktu nazaknya, baginda memanggilnya, kenalan keluarga terdekat untuk dengar amanat terakhir. Yang kata umati tu, itu adalah datang daripada hadis Israiliyat yang bercampur dengan amalan-amalan Syiah. Tidak disebut perkataan itu. Baginda menyebut agar mendirikan solat. Nabi tak katalah buat benda lain tu ini, tak. Diri solat, buat solat, sebab ada solat, adalah agama. Tak ada solat, kita serupalah macam orang Cina. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang mana maksudnya orang yang meninggalkan solat itu tidak ada baginya hak di dalam Islam. Tidak diterima Allah tauhidnya, imannya, sedekahnya, puasanya dan syahadahnya, serta tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat hukuman bagi orang yang tidak bersolat. Saya ada kenal lah seorang hamba Allah ni. Dia memang kuat infak. Ya. Pelajar yang kita orang bawa untuk belajar di Mesir tu, 2-3 orang dia yang sponsor. Seorang dia sponsor 5,000 satu semester. Bayangkan banyak tak? Nak dekat 20-30 ribu setahun dia keluar untuk infak student-student daripada UM ni yang nak pergi ke luar negara, terutamanya Jordan dan Mesir. Tapi bila saya bercakap dengan orang rumah dia, sebab saya ni ke rumah dia mengajar, dia cakap Datuk memang kurang bersolat, dia kata. Tak solat lah maksudnya. Tapi bila saya datang mengajar, kita nampak dia tekun. Ya? Dia tanya soalan, dia tekun. Tapi tidak bersolat. Jadi bila kita merujuk daripada hadis ini, amalan orang yang tidak bersolat tadi tidak diterima oleh Allah. Pada setiap mana kebaikan pun. Dia menderma ke, dia tolong mak dia ke, dia bagi kucing makan ke, ya, selagi mana tidak bersolat, tidak ada agama, tidak adalah pahala. Ya, itu rumusan ataupun matematik yang diletakkan di dalam solat ini tadi. Bererti akidahnya tadi, akidah ni melibatkan bagaimana kita melafazkan syahadah. Bererti syahadah kita tadi sepatutnya berdiri dengan 3 elemen. Pertama, ucapan. Kedua, mengiyakan di dalam hati. Ketiga, perbuatan. Dia hanya ada mungkin ucapan dan di dalam hati. Perbuatan tidak ada. Maka akidahnya tidak sempurna. Macam juga ni, kita panggil tripod ni. Macam tripod ni. Ya, akidah macam tripod, 3 benda. Satu tak ada, tak boleh berdiri. Ya, memang tidak boleh berdiri. Jadi sebab itulah ketiga-tiganya perlu berdiri dengan serentak. Tidak boleh dikurangkan walau satu, tidak boleh disedikitkan walau seinci. Sebab akidah itu adalah akidah yang mendirikan siapa diri kita di sisi Allah. Ya. Orang yang meninggalkan solat, orang yang meninggalkan solat padahal sihat tubuh badannya, maka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Baginya siksaan yang amat pedih, melainkan ia bertaubat daripada perbuatan tersebut. Samalah. Ya. Kalau orang sakit, saya ni jenis memang biasa masuk hospital. Ya. Kejap-kejap masuk hospital. Kejap-kejap masuk hospital. Nurse ni sampai dah bosan lah tengok muka dia. Tapi saya ni independent. Saya akan ambil baju sendiri. Saya akan tak perlu menyusahkan nurse lah. Sampaikan nak buka tu semua saya tahu dah. Mana nak tekan, mana nak tarik. Kalau nurse nak cari, kita sendiri cari urat ni nurse cepat. Kita ajar pula doktor tu macam mana nak cari urat. Sebab dah biasa dah. Ya, nak cari urat ni biasa doktor pelatih je, Mai. Saya kata macam ni, kejap-kejap. Ni ada ni, boleh. Ni. Ni tak boleh, cik. Boleh, cuba dulu. Boleh pun. Ya, berarti dah tahu sangat. Saya tengok di dalam hospital ni, kebanyakan orang Islam ni, depa tak bersolat. Atas alasan apa tak bersolat? Sakit. Ya? Semua orang sakit. Allah sebut, semua orang perlu bersolat wajib dalam keadaan apa sekalipun kecuali darurat. Ya? Contoh di dalam peperangan juga kita masih disuruh bersolat. Bayangkan berperang ni nak solat. Ini kan pula setakat demam-demam campak.
tak bersolat 1 bulan. Ya, dekat hospital sepatutnya hospital ni tempat tarbiyah terbaik. Ya, kita lihat orang sakit, kita lihat orang mati, ya. Tak ada kau rasa takut tengah-tengah sakit mati kat atas katil. Allah, perancangan Allah cantik. Allah tahu. Jadi sebab itulah kalau dah sakit tu, sembahyanglah. Ya. Ahli keluarga ni yang mana tak cukup ilmu, dia kata, ustaz macam mana nak buat ustaz? Dia pakai saluk kencing. Saya kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Pertama sekali, ambilkan dia hadas besar. Hadas besar ni macam mana? Ustaz, dia tak boleh bangun mandi. Siapa suruh dia bangun mandi? Tayamum sajalah. Ataupun spray saja tangan ni pada anggota utama yang kita boleh capai. Kalau kaki tak capai, tak apa. Biar. Janji kita bersihkan diri kita dengan hadas besar. Kedua, ambil wuduk. Kalau ahli keluarga tak nak buat, kita buat sendiri. Sama ada tayamum ataupun menggunakan botol spray tadi. Ya. Biasa ke hospital dia suruh tayamum. Kalau dulu ada, disediakan kit tayamum. Sekarang dah tak ada dah. Ya. Jadi, kena buat. Hanya satu golongan sahaja yang Allah sebut tak payah bersolat. Nabi banyak sebut di dalam hadis, iaitu orang yang matilah. Ya. Kalau tak nak solat, pilih nak mati atau hidup. Kalau tak nak sembahyang, pilihlah untuk mati mudah. Ataupun gilalah, doalah supaya jadi gila. Tak payah disyariatkan solat ke atas orang yang tidak punya akal. Ya. Sabda baginda Nabi lagi, ada 10 jalan golongan daripada umatku yang akan diseksa oleh Allah pada hari kiamat. Ditentukan mereka ke dalam neraka Jahannam dan berguguranlah daging muka mereka. Ya? Gugur ni daging muka. Kita kalau kat dunia gugur muka panggil apa? Kusta. Saya pernah tengok video arkib negara pesakit kusta. Allah memang menakutkan. Jari ni jatuh jari dia. Tengah minum kopi masa dokumentari tu dibuat. 1972. Hospital Sungai Buloh lah. Sebab hospital Sungai Buloh ni dia hospital yang melibatkan virus-virus berjangkit. Para sahabat bertanya, apakah jenis golongan mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, pertama, orang yang berzina walaupun sudah tua. Kedua, raja yang zalim. Ketiga, orang yang minum arak atau minum minuman yang memabukkan. Keempat, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Kelima, orang yang berjalan dengan mengumpat perihal orang lain. Keenam, orang yang berdusta. Ketujuh, orang yang tidak memberi zakat. Kelapan, orang yang menginaya orang lain. Kesembilan, orang yang meninggalkan solat. Dan kesepuluh, orang yang mengadu domba melainkan mereka bertaubat daripadanya. Mengadu domba ni macam mana? Mengadu domba. Semua benda dia nak cerita kat orang. Macam Facebook lah. Saya tak tahulah, tapi saya memang anti orang-orang yang post makan apa, dia mencekik apa semua, dia letak Facebook. Saya memang anti sangat. Saya tak tahu sangat. Sebab apa? Nak kata saya iri hati? Tidak. Ya. Saya ni makan pantang Allah. Berderet list pantang saya. Ya. Tapi saya rasa perbuatan itu adalah tidak wajar. Daripada hadis Nabi yang mana dikiaskan kepada situasi ini. Andai seorang jiran memasak sesuatu makanan sehingga terbau ke rumah jiran dia, haram baginya untuk menjamah makanan tersebut. Bererti dia kena bawa sedikit makanan tu bagi dekat jiran dia. Jadi kita kiaskan ke dalam Facebook, kawan-kawan kita tadi adalah jiran-jiran kita. Dari mana pula bau datang, Ustaz?
Ini bukan kata takat bau ni, hidang lagi. Jemput tengok. Jadi dari sinilah kita melukai hati orang-orang yang tidak mampu untuk memiliki makanan tersebut. Ya. Ada orang kata, "Alah ustaz, setakat boleh beli mobile data, takkan tak boleh beli ayam panggang?" Saya kata mobile data lah ni RM10 pun ada untuk sebulan kata. Kalau anak dia 7 macam mana pula? Kita kena fikir juga dekat situ. Ya, benda tak baik. Siap ambil tulis ni, orang-orang parasit yang orang pedengki busuk hati je yang akan cakap jangan post gambar-gambar itu ini. Saya kata untuk apa kita post? Pertama sekali, hampa jawab dalam hati, untuk apa? Untuk tunjuk kat orang kan? Tak? Kata untuk simpanan sendiri ustaz. Kalau simpanan sendiri, hang buat private, hang punya punya Facebook punya album tu, letak private. Berarti tak ada orang boleh tengok, hampa keturunan hampa je boleh tengok. Tapi diumumkan. Bila orang kata, wow sedapnya, terima kasih. Itulah. Kat mana makan ni, kat ni harga dia murah ni. Sedangkan orang yang melihat tadi, orang yang mengandung. Ya? Orang yang tidak berkemampuan. Bagaimana keadaannya? Kot lah kalau kata siapa nak makan mai rumah saya ada buat makanan ni. Itu lain lah cerita. Ni dak, orang tak ada, kita pi tunjuk depan mata dia. Ya? Yang pertama, orang yang berzina walaupun sudah tua. Ada yang tanya saya, ustaz kalau orang muda bolehlah berzina. Nah, maksudnya di sini rendahnya martabat orang yang melakukan dosa zina yang dah tua itu tadi. Patutnya yang dah tua-tua ni dia macam bau tanah kan. Biasa tak? Bau hamis tanah orang panggil. Kubur kata mai-mai, rumah kata pipi. Ya? Allah sebut melalui hadis Nabi, mereka ni lah di antara orang yang keji. Sebabnya dah tua masih melakukan zina. Ya? Kedua, raja yang zalim. Raja ni termasuklah pemimpin, ya, ketua organisasi, ya, melambangkan kepada ketua kepada sesebuah institusi. Ya. Ketiga, orang yang minum arak ataupun minuman yang memabukkan. Sekarang ni arak mungkinlah orang tak minum sangat terbuka tak. Habis yang memabukkan apa dia? Ketum tu memabukkan, ya. Benda-benda yang bersifat memabukkan. Pil-pil pun memabukkan, ya. Jadi benda tu tergolong di dalam, kalau di dalam usul fiqhnya, ilahnya berada di dalam tempat yang sama. Kita boleh mengguna pakai, ya, apa yang disebut sebagai kias, ya. Ilmu kias meletakkan benda-benda sebegitu di dalam kurungan orang-orang yang meminum arak dan juga minuman yang memabukkan ataupun menghayalkan. Ya. Keempat, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Ya. Ini jangan katalah syurga ni bau pun tidak boleh. Ya. Tahu tak? Bau haruman syurga ini boleh dihidu 15 tahun perjalanan. Sejauh itu bau syurga ni kita boleh bau. Nak bayangkan orang yang menderhaka kepada orang tua ini, bau yang 15 tahun perjalanan pun dia tidak dapat menghidu walaupun sedikit. Ya? Atas asbab dia menderhaka kepada orang tua. Ya? Kelima, berjalan dengan mengumpat perihal orang lain. Ini biasa kaum perempuan lah. Kaum muslimat memang selalu bercerita. Kadang-kadang tak sangka pun sampai masuk hal kain orang lah. Bercerita hal baik mula-mula, ustaz, oh ni lama pi terus kat gelang mai orang tu, rumah anak dia semua. Mula-mula cerita baik, lama-lama cerita tak baik. Lepas tu tutup wallahu a'lam. Hang dah caci maki orang, hang dah cakap keburukan aib orang, nak tutup cerita hampa letak perkataan Allah. Wallahu a'lam, subhanallah. Ya? Tidak mengikut daripada pendapat ulama pada setiap kejahatan yang disertakan dengan kalimah Allah, dia beroleh dosa. Contoh nak merokok, bismillahirrahmanirrahim.
Nak merompak bismillahirrahmanirrahim. Atas asbab mempersendakan Allah. Ya. Satu lagi saya geram orang kata jodoh-jodoh ni. Contoh laki dia penyakit dadah. Dah jodoh ustaz, nak buat macam mana? Ni memang minta dihempuk. Hang yang gatai nak berlaki cari yang macam tu, hang tak sebut pula kata awal-awal dia itu ini, ya. Bila dah rumah tangga tu jatuh, sebut jodoh Allah dah tentukan. Allah tentukan sesuatu berdasarkan keinginan kita, apa yang kita perlukan. Tetapi mata hati kita ini yang Allah suruh pilih, ya. Allah suruh solat istiqarah, cari suami yang macam mana, disebut di dalam hadis Nabi, ya. Ni tak nampak handsome, nampak kaya sikit, nak kahwin. Lepas tu tak bahagia bercerai, jodoh Allah dah tentukan. Geram betul saya. Jangan salahkan Allah pada kesilapan kamu. Ya? Kamu yang memilih, kamulah bertanggungjawab atas pilihan kamu. Ya? Ketujuh, orang yang tidak memberi zakat. Ya? Orang tak beri zakat ni, nak menghampiri tempat solat pun dihalang, ya? Disebabkan oleh keengganan dia. Kalau zaman para sahabat, orang tak mengeluarkan zakat ni, mereka perangi. Peranginya ada dua maksud. Satu, hukum. Dua, bunuh. Ya? Kedua-duanya dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau orang kita hari ni tak nak bayar zakat, berarti bunuhlah. Berani. Kita nak bunuh orang tapi kita banyak dosa. Kita tobatlah dulu, tobat. Ya Allah, aku nak amalkan amal ma'ruf nahi munkar. Zas. Kalau beranilah. Ya. Ke-8, orang yang menginai orang lain. Ya. Ni tak payah sebutlah. Ya. Menginai ni, zaman ni memang banyak orang inai sana sini. Ya. Ke-9, orang yang meninggalkan solat. Ni dah saya ulas tadi. Dan yang ke-10, orang yang mengadu domba. Mengadu domba, yang saya sebutkan tadi, semua nak cerita kat orang. Semua nak dicurahkan dekat Facebook. Dia doa pun dekat Facebook. Dia bercerai pun dia beritahu kat Facebook. Dia pergi mana semua dia beritahu kat Facebook. Anak beranak. Tunjuklah arwah Al-Fatihah untuk arwah mak. Mak pakai serkup kepala, leher nampak. Tak pasal-pasal mak dalam kubur ni dapat dosa sebab anak tadi mengadu domba. Benda baik dah. Ustaz kata minta orang doakan. Bagus dah. Orang doakan. Tapi mak hampa tu duk buka aurat. Sedangkan dia ni tutup elok. Jadi itulah di antara 10 golongan yang mana akan menerima siksa Allah di akhirat kelak. Ya? Ada soalan setakat ini? Alhamdulillah. Ya? Bukan senang lah Allah nak turunkan rahmat, barakah, hati jadi terang sampai tak ada soalan. Ya? Sebab ini tidak melibatkan hukum. Biasanya kalau kuliah yang saya mengajak dekat hujung kitab fiqah, sebut 2-3 perkataan, angkat tangan dah. Sebut 2-3 perkataan, angkat tangan. Sebab dia melibatkan hukum. Saya tak boleh terangkan benda tu lagi selagi mana soalan masuk-masuk. Sampai ada 1 minggu tu, saya mengajak memang untuk jawab soalan je. Daripada nikah halal haram lah. Ni nak jumpa untuk raya ni salam-salam. Dia cerita atuk saya ini, ni mak saudara macam mana. Kita tak boleh nak bayangkan. Dia kena tulis. Kena lukis gambar rajah baru kita dapat tangkap. Kalau yang belah ayah, tak apa, senang. Yang belah mak ni kebanyakannya, campur-campur tu yang menyusahkan nak buat kiraan. Bagaimana salam tadi bertemu, haram atau tidak. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu. Ya, hari pun dah cerah dah, 7.20 lah. Terima kasihlah untuk doa-doa ya, daripada ahli karyah. Ada yang mujuk lah, ada yang bagi sumbangan kat saya. Duit itulah yang banyak saya guna, tak ada kuliah ni. Ya? Surah pun ada bagi 1 bulan kan, masa tu 1,5.
Jadi moga Allah saja yang dapat membalasnya, ya. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu ini, ya. Andai ada kata-kata saya yang menggurih, saya pohon ampun dan maaf. Segala yang baik itu hak milik Allah kerana Dia Maha Besar, Maha Sempurna. Yang lemah itu saya dengan izinnya. InsyaAllah andai umur kita panjang, kita bertemu lagi di minggu depan, ya. Sebab saya akan operation paru-paru belah kiri. Sebab doktor kata koyak masa buat fizio, ya, tempat yang luka tu dia terkoyak. Akan dioperation awal bulan depan lah. Apa-apa ni saya maklumkan lah, ya. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu ini dengan bacaan tasbih kifarah dan juga bacaan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bir sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.